الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa jahidil mujahidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya. Dan masih lagi diberi keizinan, kesempatan oleh Allah Ta'ala dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita sambung kembali kuliah maghrib pada kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Cuma pada malam ni saya nak dahulukan dengan isu soft. Tuan-tuan tengok rujukan saya, kitab Buraiyatul Tulab. Ni kitab ni bukan kitab baru tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pun tuan-tuan boleh tahu dah. Dia pun ni boleh pecah-pecah ni. Dia pecah-pecah. Warna pun tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh tahu dah. Kita ambil sini. Saya nak baca ke tuan-tuan? Ni tuan-tuan nak ikut tak ikut tu tuan-tuan punya pasal. Tugas saya selesai. Dan sunat muakkad bagi imam. Saya lah imam. Menyuruhkan meratakan saf sekira-kira jangan dahulu kemudian. Yakni jangan tinggi rendah. Imam sebab tu kata sawu sufufakum. Cuma kita sekarang ni nak suruh rapat tak boleh dah. Tidak. Dan menyuruh rapatkan setengah dengan setengahnya. Tu. Maknanya saf kita ni sepatutnya kena rapat. Sunnah Nabi. Nabi larang saf renggang. Sahabat renggang, setan duduk di celah. Cuma kita sekarang tertakluk di bawah SOP. Bila tertakluk di bawah SOP, kita tak boleh nak buat apa. Tak? Okey, itu yang benar. Dengar elok tuan-tuan, dengar elok lagi tuan-tuan bercerita ke orang lain pula. Tak betul pula. Saya buat live ni. Ni pada live ada kuliah. Dengar. Jangan pergi sampai tu lain. Jangan didirikan saf yang kedua hingga penuh saf yang pertama. Sekarang kita saf pertama kita penuh, kita langkau saf yang ketiga. Kenapa saf ketiga pula? Saf kedua tak ada lagi. Nampak tak? Nak bina saf yang kedua mesti penuh saf yang pertama. Mana imam dia jangan takbir lagi, melainkan saf yang pertama ni penuh. Okey, kita ikut SOP, jarak 1 meter. Okey, SOP penuh, imam tengok penuh, kena saf yang kedua. Sekarang ni kita buat saf yang ketiga. Mana saf yang keduanya? Kosong. Okey, kita baca lagi. Manakala menyalahi yang demikian itu nescaya makruh ia. Bila makruh tak dapat pahala berjamaah. Tak dapat pahala berjamaah. Sekarang timbul isu kata KKM. Okay, sekarang ni kita nak tengok masjid lain tak ada. Hanya masjid daerah. Ini arahan KKM ataupun arahan individu dalam KKM. Kalau arahan KKM mesti menyeluruh. Masjid KSK pun sama, Masjid Alauddin pun sama, Masjid Al-Nasriyah pun sama, Masjid Sungai Wangi pun sama.
Jadi kenapa hanya masjid ni? Itu yang pertama. Lepas tu pula kita SOP paling kurang 1 meter. Okey, paling kurang 1 meter. Nak kira kita sekarang ni kita dah menyalahi sunnah. Tetapi bila dalam darurah ini, kita kena ambil yang minima 1 meter, 1 meter. Kalau kita minimanya paling kurang 0,5 meter, kita kena ambil 0,5 meter. Macam bab darurah makan babi ya. Makan babi ni tak boleh makan. Nak makan babi juga, tak ada apa nak makan, hanya babi. Tapi kena minimal lah. Tak boleh kita bedai sampai runcit perut. Makan sekadar untuk menyambungnya nyawa. Simpan dalam peti air pun tak boleh babi tu. Nampaklah tuan-tuan? Ini hukum. Lepas tu makmum ni dengan imam, makmum dengan imam, dia jangan lebih 3 hasta. 3 hasta ni 4 kaki 4.25. Mana 4 kaki suku lebih kurang? Hasta saya lah. Dia memang hasta pertengahan, hasta saya lah. Yang tinggi sangat, ni dia punya hasta. Ni, saya suka tadi. 16 inci. Saya belum cakap tuan-tuan, saya buat semua. 16 inci. Dalam 4 kaki ya. Sekarang kalau kita tengok soft yang ni, kita langkah satu soft, mana 8 kaki tu. Lebih kurang. 8 kaki, dia pergi dekat 3 meter tu. Memang tak? Saya bukan nak komplain, saya nak cerita hukum. So lepas ni tuan-tuan nak ikut selang satu saf kah, tuan-tuan nak selang 5 saf kah, itu tuan-tuan punya pasal. Sebab kata dapat pala jemaah bukan saya duduk depan panjang, saya tak duduk belakang. Tuan-tuan yang rugi. Saya sebab bertanggungjawab sebagai seorang imam, saya mesti jaga. Pemimpin mesti jaga rakyat, imam mesti jaga makmum. Tak boleh kata ikut suka hampa. Tak boleh. Esok saya jawab di akhirat besok. Itu tanggungjawab. Ada imam lain tak peduli ikut suka hampa. Lepas hampa tak dapat pahala pun aku dapat juga. Dia tak ada macam tu. Saya punya prinsip tak ada macam tu. Apa yang boleh saya bagi tahu tentang hukum, saya bagi tahu hukum. Jadi tuan-tuan nak ikut, tuan-tuan tak mau ikut, up to you. Nah, sekarang ni ada. Mana hukum kita tak penuhkan saf yang pertama ini, saf yang kedua ni hukumnya makruh. Dan dia hanya 3 hasta aja. Tuan-tuan buka Sabilal Muhtadi. Nak bawa kitab banyak, bawa kitab buat satu ni cukuplah. Ni tak? Dia kata makruh. Kerana tersebut dalam hadis Nabi. Rupanya ada hadis suruh rapatkan saf, suruh luruskan saf. Sebab tu kalau saf kita bengkok pun tak dapat pahala. Lepas tu menjawab kita tengok cek-cek ni tak sama, suruh dia sama. Yang kita kalau orang tegak sama, janganlah kita marah. Dulu kalau tak rapat kita pergi rapat dulu. Sekarang tak boleh lagi. Sekarang SOP. Kita tertaluk. Bila kita kena ikut SOP. Saya bukan nak pakai SOP. Kena ikut. Semeter lah. So jangan semeter kita pergi sampai 2-3 meter. Sebab ni darurat. Okey, semeter. Tapi ad-darurah bimiqdariha. Dengan sekadar dia. Bukan boleh kita mentang-mentang ni kita nak injak tak apa. Kita injak 4-5 saat. Tak boleh. Sebab kita dah pertama kita menyalahi sunnah. Kita kena ingat tu. Semayang bukan main semayang tuan-tuan. Kalau main semayang semua orang boleh semayang. Tanggungjawab kita kena ada. Kita semayang ada tanggungjawab kita. Gitu. Bukan tuan-tuan minta takbir Allahu Akbar kira habis-habis. Tak tuan-tuan. Semayang kita akan ditanya pada akhirat besok. Ingat elok-elok. Barang siapa menghubungkan saf, nescaya dihubungkan Allah Ta'ala akan dia, akan hati dia lah. Dan barang siapa memutuskan saf, maka memutus Allah Ta'ala. Maka yang terlebih afdal saf pertama, yang pihak kanan dulu, kemudian pihak kiri, kemudian baru saf yang kedua, kemudian baru saf yang ketiga. Gitulah seterusnya. Nah, kita kena faham lah. Jarak antara saf dan saf dia tiga hasta. Itu saf. Kita buat saf ni, tu saf yang kedua. Tak berapa jarak dia. Gitu faham dia. Faham hukum gitu. Bukan faham hukum. Kita buat saf yang kedua juga. Memang saf yang kedua. Tapi saf yang kedua dengan saf yang pertama, berapa jarak dia? Kena ambil kira. Itu kena ambil kira. Di sini ada cerita kat tuan-tuan. Nas dia ada sini. Mana makruh. Bila makruh tak dapat pahala berjemaah. So kalau tuan-tuan nak buat juga, itu tuan-tuan punya pasal. Melainkan kalau ini arahan daripada pihak AJK. AJK kata tuan-tuan mesti kosongkan satu saf. Itu tak apa, AJK besok mereka banyak pahala, mereka jawab di akhirat. Gitu. Kalau KKM kita nak black and white, kita nak hitam putih. Kalau arahan KKM mesti standard semua.
Semua masjid, semua surau dia mesti standard. Kalau itu arahan. Tak? Itu saya punya pandangan. Tak? Tapi saya takut ini hanya individu dalam KKM saja yang buat macam ni. Gitu. So kalau AJK terima, dia pun punya nasihat, ini kuasa AJK. Maka AJK boleh buat arahan. Okey, kosongkan soft yang pertama, soft pertama, soft kedua kosong, soft ketiga, soft keempat kosong, soft kelima, soft keenam kosong, gitu seterusnya. Tak apa. Itu tak apa, itu kuasa AJK. Apa-apa besok AJK jawab di akhirat. Ya, kalau tuan-tuan mai esok terdapat pahala, mana pahala jemaah aku? Tak dapat. Tuan-tuan ada landasan sebab di AJK suruh buat. Settle masalah. Saya sebagai seorang imam, sebagai seorang ustaz, mualim di sini, saya perlu kena bagi tahu tuan-tuan perkara yang benar. Besok tuan-tuan akan suruh saya, ustaz malam duk tengok kami tak ada apa pun, tak tegur pun. Saya tak lama dah orang tak telefon saya, duk bagi tahu saya. Saya kata aku pun tak tahu nak cakap lah. Tapi tadi saya jumpa Imam Bat, kata bukan, dia kata ni KKM. Oh KKM. Dah KKM kenapa manjung ya? Paling tak ada. Jadi itu terpulanglah tuan-tuan. Kan? Saya bagi tahu ya. Jangan salah anggap. Ni saya bagi tahu bukan nak komplain. Ni bagi tahu hukum. Macam mana? Sebenarnya tu kuasa saya. Ni kata kuasa saya boleh tarik makmuman ni. Sebab tu kuasa saya. Itu kuasa saya. Tapi itulah kalau AJK buat ketetapan kadang-kadang sekarang ni, bila duduk di semayang kuasa imam, kuasa AJK. Kena faham elok-elok. Nampak? Sebab tu dia sebut imam, dia tak sebut AJK ni. Dia sebut imam. Maka imam main peranan. Hang nak takbir, hang kena pastikan sah ni penuh, jangan bengkak-bengkok dan sebagainya. Okey, sekarang kita ke SOP, tak apalah. SOP ni okey. Okey, tapi jangan kita langkau pula. Gitu. Faham tak? Jadi tuan-tuan ikut suka tuan-tuan lah. Saya lepas dah kira no. Kalau tuan-tuan nak rujukan lagi, tuan-tuan punya rumah saya ada 3-4 buah kitab. Kitab Arab pun ada, kitab Iqna' pun ada, Mughni Muhtaj pun ada, Muhalli pun ada. Betul. Okey, habis. Kita sambung kitab kita. Itu tak ada masalah. Jadi tuan-tuan ikut suka tuan-tuan lah, sebab tuan-tuan yang semayang. Ya, saya duduk depan manjang. Saf pertama dia untung. Saf pertama tidak ada pertikaian. Saf pertama ni kira untung lah, tapi tak nak berebut pula lagi. Kan? Nak saf pertama. Haji ni tak hari saf pertama. Dia tak ada masalah lah. Ya. Tak ada masalah. Bilal Mazah, dia saf pertama, dia tak ada masalah. Orang yang mai kemudian ni, saf belakang ni. So kita takut, kita bimbang, takut-takut tak dapat pahala jemaah. Kita tujuan kita mai penat-penat mai ni, kita nak dapat pahala jemaah 27, tiba-tiba tak dapat. Takut-takut. Tapi kalau tuan-tuan boleh tanya ustaz lain, kok depa kata, tak apa dapat, tuan-tuan ikutlah. Bukan suruh ikut saya dak nah. Bukan suruh ikut saya, tapi saya cakap ada kitab nah. Saya cakap ada kitab. Ada kitab. Saya baca tuan-tuan tadi kan. Tuan-tuan baca apa tuan-tuan ambil. Jangan cakap kosong Habis kita sambung kitab kita. Okey. Masih lagi membicarakan tentang perihal takwa. Okey, di antara kebaikan yang lain lagi. Kalau kita miliki sifat takwa ni apa? Keselamatan daripada api neraka. Maksudnya kalau kita bersifat dengan takwa, kita selamat daripada api neraka. Nampak? Apa dalil dia? Firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Allah kata, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan kena melalui api neraka. Siapa pun takkan terlepas. Maknanya lepas kita dihisab, kita ditimbang, kita akan melintasi titian sirat. Yang di bawahnya ni ada neraka. Kata Allah, semua ni akan melaluinya. Maknanya seorang pun takkan terlepas, pasti akan melaluinya. Itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Cuma yang melintas ikut kadar amalan lah.
Ada yang lintas macam kilat menyambang, ada yang macam ni berkenderaan, ada yang pantas macam berkali kuda, ada yang macam-macam. Ada yang merangkak, ada yang menyulok, macam-macam. Ngikut keadaan amal yang kita buat. Gitu. Lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. Mana kalau kita bertakwa kepada Allah, kita selamat. Mana kita selamat melintasi sampai ke sana. Ke sana menantinya syurga. Firman-Nya lagi, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus-su' wa lahum yahzanun. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya daripada kejahatan, orang yang bertakwa, ke tempat keberuntungan. Mereka tiada disinggung oleh keburukan, dan juga mereka tiada berduka cita. Nak kata orang yang bertakwa ni selamat diri dia daripada kejahatan, ke tempat keberuntungan. Maksudnya orang yang bertakwa kok mana pun dia akan jadi orang yang beruntung. Di dunia pun hang untung, apatah lagi di akhirat. Sebab tu orang yang bertakwa mana ada kes-kes, kan? Jumpa polis pun tak ada masalah, hang jumpa SPRM pun tak ada masalah, hang jumpa siapa pun, apa kita nak takut? Kita tak buat salah. Nah, hang judi pun tak. Hang rasuah pun tak. Apa nak takut jumpa mereka? Yang takut ni sebab ambil rasuah. Oh, jumpa SPRM, jangan main-main. Nah, yang ni yang main takut. Kita naik kereta, semua ada. Lesen ada, road tax hidup, tayar bunga banyak. Nah, lepas tu musim PKP ni kita ambil surat pula. Saya nak pergi ambil surat, cakap ada. Ambil surat. So, jumpa Roblok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana nak pergi? Nak pergi cakap ada. Nak buat apa? Nak ceramah, nak kuliah. Oh, ada surat? Ada. Bagi surat. Dia tengok, oh, jalan elok lah Ustaz. Bagi Ustaz terus. Nampak tak? Cuba tak ada tengok. Ada surat tak? Nampak? Elok ulok 1000 terus. Sekarang bukan 1000 dah. Sekarang dia main naik mahkamah. Nampak? So orang yang tak tahu apa? Untung tak orang takwa? Untung. Hampir mana pun untung. Kalau dunia untung, apatah lagi akhirat. Lagi untung Allah kata. Mereka tiada disinggung oleh keburukan dan mereka tiada berduka cita. Dah? Nak buruk apa? Hang tak buat benda salah. Apa nak ada buruknya? Nampak? Dan mereka tidak berduka cita. Nak susah hati buat apa? Yang susah hati kita buat salah. Apa pula aku nak kena ni? Ni nak kena pula berapa tahun pula? Nampak? Berapa juta pula nak terbang ni? Baru ni kawan aku kena 12 tahun 210 juta. Tu kawan aku. Kawan seorang lagi kena 6 tahun 15.45 juta. Ni aku ni nak kena berapa pula? Tidak pun tak lena. Allah kata dalam Al-Quran macam tu, bukan saya cerita. Nampak? Tuan-tuan ingat orang yang ambil rasuah ni, orang yang ni, tuan-tuan ingat dia tidak lena ke? Tidak tak lena lah. Nampak? Kita ni tak apa nak kaya, tapi kita takwa pada Allah. Pantang letak kepala, ruyuk. Nampak? Tengah khutbah boleh tidak. Tengah kuliah boleh tidak. Senang lena hati kita. Nak cerita apa? Sebab apa? Sebab kita takwa kepada Allah. Di antaranya lagi ialah terpelihara daripada tekanan hidup. Rezeki sentiasa datang berlimpah ruah tanpa diduga. Sentiasa hidup berlapang dada dan mendapat ganjaran yang besar. Itu di antara kelebihan fadilat kita bertakwa. Yang pertama, tekanan hidup tak ada. Jiwa kita tenang lah. Nak? Tak ada masalah. Itu ustaz duk kena macam-macam tu, itu kan tekanan hidup. Nah, ustaz malang kena macam-macam, ada masjid buang sungai gantung apa semua tu, itu kan tekanan hidup. Itu dia bagi pahala kat kita. Semalam. Minggu lepas. Saya pun tak kenal. Dia WhatsApp. Dia bukan WhatsApp, dia Messenger. Dia kata, Ustaz,
saya nama sekian, apa idham ke apa nama dia lebih kurang macam tu, saya nak minta maaf pada ustaz sebab saya rasa saya berdosa dengan ustaz. Weh, aku pun tak kenal dia apa. Kan? Saya balas, tak, dosa sebab apa? Nah, nak tahu juga sebab apa dosa. Dia kata, selama ni saya ni kita berkawan dengan orang biasalah ustaz, dia kata. Kadang-kadang bila orang merumpat kita tumpang-tumpang dengar. Merumpat aku lah tu. Kan? Kadang-kadang kita tumpang toy sekali merumpat. Jadi saya minta maaf lah. Saya balas, ni alhamdulillah banyak pahala ustaz, termasuk pahala hang bagi kat aku. Ni besok di akhirat takut hang jadi muflis, berbanyakkan amal ibadat. Itu dia jawapan saya. Jawapan saya macam tu. Kan? Saya suruh dia buat amal ibadat banyak sikit. Sebab apa? Sebahagian masuk saya ambil. Betul ke ustaz? Betul, hadis sahih. Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man laysa lahum dirhaman wala mata'. Nabi tanya sahabat, apa tahu siapa muflis? Oh, dia berkata tak ada apa sekupang. Kupang apa tak ada, kata benda apa tak ada, tu muflis. Yang kita tak ada. Tak. Yang muflis man ja'a bis salah wasyam wazakah, mati esok bawa pahala semayang, bawa pahala puasa, pahala zakat, tapi waqad syatama hadza, dia maki amun orang, waqad hadza tuduh orang, waqad malah makan kata benda orang, fitnah orang, bunuh orang, pukul orang, ukhidha min thawabihi, pakat dia ambil pahala belaka, banyak pahala. Nah, tu ustaz kata kat kami, aku kata apa kat hangpa? Aku cerita hukum. Cerita hukum ni pun ramai ngumpat lah kan, apa macam dia seorang betul. Lepas tu saya bawa kitab. Bawa kitab, tak cakap kosong. Bawa kitab. Kan? Tambah bawa usul fiqh pula. Tak usul fiqh terbaik tu pula. Jenuh bawa kitab aku. Nampak? Saya ingat tu 2011 sampai 2016 itu kot. Banyak pahala. Ya. Banyak pahala. Bawa ni bodoh maki kita, duk kutuk kita macam-macam. Kita cerita benda betul. Ya, ni dulu koncoh bagi lembu macam mana ustaz? Boleh ambil Ya, kau boleh ambil. Mana boleh, haram. Sebab apa? Ni puak anu bagi. Dah tak mau apa tambah apa rumah aku. Itu pun isu juga. Sekarang ni boleh. Sekarang ni dah boleh dah. Dulu jadi dua imam saya tegur. Kenapa sembahyang dua imam? Kenapa sembahyang dua imam? Imam nu belah nu. Imam belah nu. Hampa imam belah ni. Tak, sekarang belah mana? Saya cakap 10 tahun lepas. Sekarang terbukti apa saya cakap tu semua betul ya. Nah, kita kalau duduk di atas landasan yang benar, mana pun Allah akan tunjuk kita benar. Nah. So nak takut apa? Nah, kita cakap dakwah. Aku cakap benda betul. So, hampa tak boleh terima apa punya pasal ya. Nah, aku cakap hukum, kenapa nak buat dua imam mayang? Nah, sedangkan ni Abdullah bin Umar boleh ikut pemimpin yang zalim jadi imam, tak ada masalah pun. Ini hanya berlainan politik tak boleh ikut imam. Kenapa? Sebab apa? Bukan etika-etika memfarakah imam. Ada etika-etika. Bukan boleh memfarakah ikut dannya. Ini tak mengaji, ini pakai lebay saja, bukan mengaji pun tak, jadi macam tu. Nah, ngaji dulu. Nak kata apa pun, saya nak kata saya balik dulu. Sebab subuh saya tak pernah tegak. Saya balik dulu. Semarin saya tak tegak, saya tak jumpa lagi, saya cari dulu. Buka 3-4 buah kitab, saya cari dulu. Aku nak tegak orang ni, daripada main kau terkacing gigi. Ada dah. Bila ada tak apa. Ya. Saya ada kuasa sebab saya imam. Nah, ni soft tak sama tu. Tolong bagi sama sikit. Ni soft ni. Ni bagi rapat sikit. Itu saya memang kuasa. Itu dia kata imam. Nampak tak? Siapa? Dalil dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni semua apa ayat ni kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa dengan mematuhi segala perintah Allah Ta'ala, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala punya takwa, nescaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar daripada kesulitan. Kadang-kadang kita rasa susahnya kita, tapi insya-Allah jangan duk fikir. Ya, PKP 4 bulan tak mengajar pun kita rasa susah. Tak ada masalah. Lepas tu lah ganti balik. Ya. Allah minta orang bantu kita. Kita duk bantu kan. Allah hantar orang bantu kita pula. Mesti PKP saya pergi bantu orang ramai, saya bantu.
Ya, tanya Wak Madi, tanya Lan kalau saya bohong. Nak gambar, ada gambar Usepah. Musim PKP. Mereka pergi ambil surat apa semua. Pi, bukan saya nak bohong tuan-tuan. Bukan riak nak bagi tuan-tuan buat macam saya. Tuan-tuan kenalah buat. Ya, kesian kat orang, kupang pun tak ulok. Ya, ni besok lusa balik pangkau pula. Tengok ada seorang sakit, telefon dia beradik, apa nak bagi duit tak? Mai hantar duit. Aku nak pergi bagi kat dia, tengok kesian, duk minum pakai tiup lah. Makan susu, minum apa? Susu apa? Ensure apa? Aku nak sebut pun malu lah. Dah lah buat live. Lagi dia berkata apa ustaz bodoh sebut ensure. Ya. Betul tu. Alhamdulillah. Dia pun tak gelak kat aku. Ni kata gelak lah. RM80 sting. Dia tua setahun dengan saya. Orang Pangkok lah. Nah. Ni nak balik Ada abang saya hantar 200, adik pak saya hantar 200. Saya pun ada duit sikit. So kita balik, kita bagi. Nah. Itu masa dia. Esok masa kita mana nak tahu tuan-tuan. Ya, ni semasa kita ada duit, kita boleh bantu-bantu sikit-sikit. RM50, RM10, RM5. Ni saya punya, itu saya punya peranan. Itu Datuk Adik minta. Saya bagi 3-4 nama. Datuk nak berapa? 40 orang. Dia kata 4 cukup. Ingat nak 40 orang. Bagi 4 nama. Dia pergi cari, jumpa. Tanya Datuk Adik pasal bohong. Nampak tak? Rezeki saya. Orang lain tolong pula. Saya pun kan banyak sangat. Orang lain main tak pula. Main tak beras, main tak gula, main tak ayam. Dia main tak pula. Allah gerakkan hati dia main tak. Nah, itu kata kita jangan takut. Ada jalan keluar dia. Jangan duk pening kepala. Itu Allah kata, janji takwa. Jangan tinggal. Ya. Semayang tahajud jangan tinggal, semayang duha jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal. Mana? Ibadat. Dan dia Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan sumber-sumber yang tiada diduga. Kenapa? Saya minggu lepas ada orang messenger WhatsApp saya. Ustaz, saya pun tak kenal. Ustaz, minta maaf saya tak ada duit, boleh tak transport bagi duit saya sikit? Aku duk pick up, betul tak betul, pick up dah tak apalah, anda susah. Transfer 100. Tak banyak 100 duit tak ada. Hari ni transfer 100. Hari Ahad, hari Isnin saya baca saya masuk bilik baca Quran. Pintu bilik diketuk. Kong. Ada orang main tak 100 balik. Okey, sana. Apa kita nak takut rezeki Allah Ta'ala? Memang tak? Kita kadang-kadang bab ni kita takut sangat. Ada duit sikit, kata duit saya pun tak bagi. Kita tu terang Nah, ada sikit kesian tengok dia ni apa. Musim KPO ni ustaz. Ni saya ni meniaga kantin ni. Ustaz dia bagi 100 label saya 100 ya. Lebih-lebih minta maaf, minta 500, aku bagi 500 ni kan. Kita pun bukan banyak duit sangat, tapi kakak nak bagi lepas yang beras, insya-Allah boleh lah. Cerita macam tu je kan. Rezeki ni kongsi bersama. Kita sedekah, murah rezeki. Kita sedekah, kata Nabi, ubat penyakit. Kalau kita banyak penyakit, kena gaut darah tinggi, kencing manis apa semua, kena banyak sedekah, insya-Allah baik. Takkan Nabi cakap kita tak percaya? Ya. Saya sembang dengan seorang tu, dia kata ayat ni sekarang baru dia yakin betul-betul. Dulu masa dia kerja, dia tak yakin sangat, dia kata. Tu dia. Sekarang bila dah pencen ustaz, baru yakin. Ayat ni dia kata. Nampak? Yakinlah. Allah yang cerita. Kalau orang lain cerita, kita tak percaya. Tapi Allah cerita, hang kena percaya. Nabi cerita, hang kena percaya. Firman-Nya lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, nescaya Allah akan memudahkan segala urusannya. Mudah urusannya. Nah, saya mari pergi balai polis nak ambil surat. Beratok. Panjang kau beratok kata ni. Nah, telefon lah. Assalamualaikum saya. Ustaz dari mana? Ustaz ada belakang duk beratok ni. Nak tanya ni boleh ambil surat? Dia kata ustaz nak masuk? Sekarang masuk. Bukan kita potong queue lagi dengan Z sampai kita potong. Tak, dia suruh masuk. Kita bukan minta masuk pun, dia suruh masuk. Kita tak confirm dia tak ada. Dia kata dia ada ni. Ustaz masuk. Orang potong queue pun kena marah dah. Kita potong sampai Z.
Masuk-masuk dia ambil, dia perempuan. Mudah tak? Mudah. Kalau Allah nak mudahkan kita ni mudah. Kita pergi mana pun mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa takut kepada Allah, nescaya Allah akan hapuskan kesalahannya dan diberikan ganjaran yang besar. Nampak? Sebab tu bila kita buat dosa, mesti diiringi dengan istighfar, mesti diiringi dengan amal ibadat, mesti diiringi dengan kebaikan dan kebajikan. Allah kata innal hasanatu yuzhibnas sayyiat. Hasanat, kebaikan, dia boleh menghapuskan as-sayyiat. Nampak? Ni dah lah buat dosa, tak iring dengan amal ibadat, tak iring pula dengan taubat, tak iring pula dengan istighfar. Manalah nak ampun dosa? Bila kita iring dengan benda tu, insya-Allah dosa kita akan terhapus, malah kita akan diberi ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya lagi, kalau kita memiliki sifat takwa dapat apa? Janji akan memasukkan ke dalam syurga. Allah janji orang yang takwa, janji dia syurga. Apa firman Allah dalam surah Maryam juga? Allah kata tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang hendak kami pusakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, yang memelihara diri daripada kejahatan. Kenapa Allah kata nurisu? Kami pusakakan, kami wariskan. Kenapa Allah kata kami bagi? Dia ada beza lah. Bagi dengan waris. Kita mati, siapa waris kita? Isteri kita waris kita kan? Anak kita waris kita kan? Anak dan isteri kita, kok mana pun mesti dapat harta. Siapa pun tak boleh halang. Bapak kita ke, bapak saudara ke apa, tak boleh halang. Wajib mereka dapat. Tu waris kita tu. Nah, sebab tu Allah letakkan nurisu. Allah tak letakkan nukti kami bagi tak. Benda bagi boleh balik. Nah, kalau kita fikir segitulah, Allah taklah macam tu. Tapi ada orang fikir akal dia macam tu juga. Tu yang mai agama Melayu Ibu yati ke apa kalau lebih kurang macam tu. Dia fikir agama segi akal dah. Ada orang fikir macam tu. Kenapa digadingkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kenapa Muhammad? Kenapa tak Abu Isa? Dia main fikir macam tu, ni otak semput kita pun tak tahu. Nabi kan banyak, kenapa pergi Muhammad? Susah betul. Orang ni nak jawab pun kita pun pening juga tu kan. Tuhan ni ada Allah. Ada Tuhan ada. Dan Allah ni ada. Pak kita tak nampak. Dia main kacau. Ada orang fikir ni macam tu. Kalau benda ada, tentulah ada. Saya dengar ceramah Ustaz Kazim tentang semalam ke. Dia cerita pasal ni lah. Ada seorang perempuan mai jumpa dia. Dia kata, Ustaz, saya tengok Ustaz lah YouTube. Ni saya mai dekat sekolah Ustaz. Saya tengok Ustaz memang ada lah. Lah YouTube ada, Ustaz pun ada. Dia kata memang lah aku ada. Dah, Allah ni ada Ustaz, ada. Ada Allah ni kita tak nampak. Sebab apa tak nampak? Tapi ini Ustaz Kazim dia orang cerdik. Dia tak macam kita. Tak apa dia kata. Kan? Kau pun main jauh ni, tentu dahaga. Tengok orang cerdik jawab. Kan? Tentu dahaga kak. Dahaga, dia pun ambil yak sebotol dia bagi. Kau minum dulu. Kau dahaga kan? Dahaga. Kau minum lah. Dia pun buka-buka, dia langgah. Gak. Tonton buka YouTube ada. Saya cerita ya. Aku pun ambil modal dia juga. Ni modal nak habis ya. Buka YouTube dapat modal. Cerita kat hamba. Mampu jangan tengok YouTube. Dia minum gak. Dia tanya kak, hilang dahaga kak? Hilang dahaga. Dah hilang dahaga tu pergi mana? Dahaga kak tu mana? Kak dahaga. Dahaga tu kak tu mana? Mana dahaga kak? Dahaga kak tak ada dah? Ada. Tak mana dahaga tu?
Macam perdebatan Rasul Dahri dengan Imam Abu Hanifah lah. Tuan-tuan tahu cerita kan? Cerita lama lah. Lupa ke apa dah. Confirm lupa punya. Kan dia berdebat dengan ulama-ulama yang hebat semua kalah. Dia kata apa? Ada lagi ulama-ulama apa? Weh, sombong. Dia berkata ada seorang nama dia Hamad. Dia kata pergi panggil. Sultan pun cerita pergi panggil. Panggil Hamad. Hamad siapa? Tok Guru Imam Abu Hanifah. Dia kata boleh tak cakap kat Sultan minta tempoh sampai besok. Risau dia. Serban bersengkut pun kalah. Aku ni selipar pun tak nak pakai. Risau kau kan. Macam saya lah kan. Ustaz ni hebat-hebat. Aku dribble lori pula tu. Payah. Tu bawa kitab tu. Kalau Ustaz dia cakap orang percaya. Tak cakap kitab pun tak apa. Kita sebab dribble lori tu orang tak percaya. Bawa kitab. Maka dia bermimpi malam tu. Cerita dia panjang lah. Sebab Abu Hanifah takwil mimpi apa semua. Kita jom tu kita pergi. Apa tanya dah hari? Kan? Allah di mana? Ni Allah di mana? Ni macam pok-pok Wahabi Allah di mana? Kata Imam Hanifah, Allah tak bertempat. Maujud bila makan. Mana boleh? Benda yang ada mesti ada tempat. Dia kata benda yang ada mesti ada tempat. Wah, itu puak tanggung hang bagi. Kata Imam Hanifah ni nak tanya hang sikit dah hari. Hang ada roh tak? Dia kata ada. Mana tak ada roh? Tak. Roh hang duduk di mana? Di kepalanya kah? Di tangannya kah? Ataupun di kakinya kah? Macam pernah dengar dialog tu kan? Kita ada roh tak? Ada kan? Tak, roh kita duduk di mana? Kalau roh benda yang baru, hang tak boleh nak cerita duduk di mana. Takkan Allah boleh cerita kot. Ada lagi lah banyak cerita tiga perkara. Cerita tu tak habis pula. Okey. Tu kata nurisu. Mana nak cerita orang yang bertakwa kepada Allah. Pendek kata confirm syurga lah. Faham mudah gitulah. Nurisu confirm syurga lah. Firman-Nya lagi, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Firman-Nya lagi, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan syurga itu didekatkan kepada orang yang bertakwa. Mana kita ni kalau bertakwa pada Allah, mana kita dekat ke syurga Allah. Makin hampir kepada syurga Allah dengan syarat takwa lah. Firman-Nya lagi, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh syurga Jannatul Naim di Tuhan mereka. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman dan diiringi sungai. Syurga ni dia taman kan. Jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawah sungai. Ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air yang tidak masin. Ni air mineral kita kata, sungai biasa. Tu dalam majlis kebenaran di sisi Raja yang Maha Kuasa. Rupanya dalam syurga ni ada majlis. Maknanya bila hang dalam syurga ni, hang berada di pihak yang benar. Benar? Tak ada masalah. Hang nak buat apa majlis pun buat lah kira. Nah, benda. Lepas tu dalam syurga tak ada larangan, tak ada. Hang buat semua. Arak pun boleh minum kan? Arak pun boleh minum. Dia dari layan kita. Paling kurang pun 70 orang bidadari. Jangan nak mereka. Dia nak menikah 2 pun tak dapat. Bukankah dengan takwa itu, jangan gelak. Ada orang gelak tak? Kan? Bukankah dengan takwa itu Allah dan Rasulnya telah menjanjikan berbagai-bagai kebaikan dan kebahagiaan, darjat dan kebajikan, kesempurnaan dan kemenangan, harta kekayaan dan keuntungan. Semua itu agak terlalu panjang jika mahu diceritakan dan terlalu sukar jika mahu dihitung. Dalam konteks itu silalah perhatikan madah berikut. May yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihi al-mustajir rabih. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan mendapat keuntungan yang berlimpah ruah. Man arafallaha falam tughnihi
ma'rifatullahi fadzaka syaqi ma dharra ta'ati ma nalahu fi ta'atillah wa ma dzalaqi ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal izzu kullu izzil lil muttaqi. Mengenal Tuhan tetapi membelakangnya, bukankah itu celaka namanya? Kenal Allah mayang pun dak celaka, kenal Allah rasuah ambil celaka. Segala bencana dalam mentaati Tuhan takkan membahayakan jika dapat ditahan. Nampak? Kita buat ibadat, apa-apa yang mai pun semua dapat pahala. Allah bagi sakit pahala, Allah bagi covid ni covid pun pahala. Apa masalah kita? Nah. Kaya di dunia bukanlah kemuliaan. Kemuliaan hakiki mentakwakan Tuhan. Kadang-kadang orang ingat kaya, oh dia mulia. Mulia apa kalau hamba benda haram? Kaya yang sebenar iaitu mentakwakan Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung wasiat ulama mengenai taqwa. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.